Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi anda bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama pagi ini: jenazah Meja Muhammad Zahir Armaya selamat dikebumikan di Ipoh. Parlimen Britain tolak usul Boris Johnson adakan pilihan raya awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jenazah Meja Muhammad Zahir Armaya yang maut tertembak ketika membuat aksi demonstrasi di Lok Kawi, Sabah semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tambun Ipoh. Pengebumian mengikut istiadat ketenteraan selesai sepenuhnya pada jam 8.45 pagi tadi. Terdahulu, jenazah Allahyarham tiba di rumah ibu mertuanya di Taman Perpaduan Ulu Kinta kira-kira jam 5.45 pagi. Ketibaan jenazah dalam suasana pilu disambut dengan penuh istiadat ketenteraan oleh pasukan 23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dari Markas 2 Brigade Ipoh. Turut mengiringi ahli keluarga serta pegawai dan anggota Regimen Gerak Khas dan Veteran Komando. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo turut menziarahi dan memberi penghormatan terakhir serta mengucapkan takziah kepada keluarga. Hujan renyai-renyai mengiringi majlis tahlil dan bacaan Yasin yang diadakan sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan. Istiadat pengebumian yang berlangsung dalam suasana hiba dihadiri lebih 2,000 orang termasuk ahli keluarga, warga ATM dan penduduk setempat. Meja Muhammad Zahir Armaya terkena tembakan jarak dekat ketika melakukan aksi demonstrasi sempena pelancaran Division ke-5 dan Brigade ke-13 Infanteri Malaysia di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu. Beliau disahkan meninggal dunia pada jam 9.20 pagi semalam ketika rawatan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Jenazah Meja Muhammad Zahir terdahulu diterbangkan dari Kota Kinabalu jam 9.50 malam dan tiba di Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang kira-kira jam 1 pagi. Jenazah kemudiannya dibawa terus ke Kem Wardiban di Wangsa Maju Ibu Negara dengan menaiki van jenazah tentera dan tiba di Masjid Al-Fatih di kem berkenaan pada 1.50 pagi. Ketibaan jenazah disambut kira-kira 2,000 orang bagi memberi penghormatan terakhir. Turut hadir memberi penghormatan terakhir adalah Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Ahmad Hazbullah Muhammad Nawawi. Allahyarham disembahyangkan di masjid kem berkenaan sebelum dibawa ke Ipoh untuk dikebumikan. Allahu Akbar. Pemandu bas kilang yang melarikan diri sejurus kemalangan membabitkan kenderaannya dengan 13 kenderaan lain di persimpangan lampu isyarat Aman Jaya Sungai Petani pagi semalam sudah ditahan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata, lelaki berusia 41 tahun berasal dari Georgetown Pulau Pinang itu ditahan jam 9.45 malam tadi selepas tampil membuat laporan di IPD Kuala Muda. Lelaki terbabit didapati positif dadah jenis metafetamin serta mempunyai 4 rekod jenayah membabitkan dadah. Suspek mendakwa kemalangan berpunca daripada masalah brek bas kilang yang dipandunya dan dia terpaksa melarikan diri kerana bimbang dipukul orang ramai berikutan kejadian itu. Dalam kejadian 8.15 pagi semalam, 13 kenderaan rosak akibat dirempuh bas kilang yang membawa 46 penumpang. Semasa berada di persimpangan lampu isyarat berkenaan, 6 penumpang bas yang juga pekerja warga Bangladesh cedera termasuk seorang daripadanya patah kaki. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan kesediaan untuk mempertimbangkan rayuan Persatuan Pengurus dan Guru Sekolah Cina Johor mengenai pembatalan organisasi terbabit. Namun jelas beliau persatuan yang bernaung di bawah Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong itu terlebih dahulu perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Dan saya telah minta supaya pihak persatuan respon dalam tempoh masa yang segera supaya perkara itu akan dibawa kepada saya dan saya akan timbangkan tentang status persatuan ini.
Jadi bagi saya itu bukan satu perkara yang luar biasa. Sudah ada kes-kes lain pun kita berikan pertimbangan. Soal yang penting di sini dia mesti mematuhi kehendak daripada pendaftar pertubuhan. Dan kehendak itu adalah bergantung kepada peruntukan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Beliau terdahulu menerima surat rayuan rasmi daripada persatuan berkenaan di kementeriannya di Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai sebab utama ROS Johor mengeluarkan surat pembatalan itu. Persatuan Pengurus dan Guru Sekolah Cina Johor dibatalkan pendaftarannya oleh ROS Johor pada 8 Ogos lalu. Kementerian Pengangkutan akan mempertimbangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi membolehkan pemilik kenderaan yang memperbaharui lesen kenderaan motor LKM di luar kawasan didakwa. Menterinya Anthony Loke Siu Fuk berkata pihaknya sedang meneliti inisiatif baru yang bersesuaian termasuk menggunakan sistem maklumat dan teknologi sedia ada bagi proses urus niaga LKM yang dipercayai mengalami ketirisan. Saya telah berbincang dengan JPJ dan supaya cara yang diambil bukanlah kita tidak membenarkan pemilik-pemilik kenderaan untuk membayar cukai jalan di pejabat pos umpamanya. Kerana walaupun itu mungkin salah satu cara yang boleh menutup ketirisan, tetapi ia mungkin akan menimbulkan masalah kepada penduduk-penduduk di luar bandar. Jadi kita telah membuat JPJ. Beliau mengulas kenyataan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengenai masalah ketirisan kutipan hasil urus niaga LKM di negara ini yang mencecah RM50 juta bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Susulan itu, JPJ menubuhkan pasukan petugas khas bagi menyelesaikan isu ketirisan itu, membabitkan urus niaga pembaharuan LKM Sabah, Sarawak, Labuan dan Langkawi yang dimanipulasi pihak tidak bertanggungjawab untuk diguna di Semenanjung Malaysia. Sementara itu, warga negara tempatan dan peserta program Malaysia Rumah Keduaku yang mempunyai lesen memandu dari negara asal akan diberikan kelulusan khas untuk menukar kepada lesen memandu Malaysia. Namun, beberapa syarat ketat perlu dipenuhi sebelum lesen diluluskan. Antara syaratnya adalah mempunyai lesen memandu penuh negara asal yang sah dan berkuat kuasa. Selain itu, lesen memandu negara asal akan ditukarkan kepada lesen percubaan bagi tempoh 2 tahun. Peserta MM2H atau warga negara tempatan yang diberikan lesen memandu daripada negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Malaysia hanya diwajibkan menduduki kelas dan ujian teori undang-undang sahaja. Saya telah menerima permohonan daripada warga negara Malaysia yang telah keluar negara sama ada untuk belajar ataupun bekerja dan telah mendapatkan lesen memandu negara berkenaan sebelum mereka mendapatkan lesen negara ini. Mereka juga telah memohon agar diberikan pertimbangan khas supaya tidak diperlukan melalui semua proses bagi mendapatkan lesen memandu negara ini apabila mereka pulang ke Malaysia. Beliau menyasarkan dasar baru ini akan dikuatkuasakan seawal November depan setelah garis panduan, keperluan dokumen dan perincian pelaksanaan dasar dimuktamadkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim Farhaj Wafa Salvador Riza Mubarak diarah segera tampil membantu siasatan polis berhubung kes rusuhan bersenjata di Kompleks Sukan Arena All Stars, Taman Dagang Permai, Ampang Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, 3 individu lain menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya. Dalam satu kenyataan, SAC Fazil berkata Farhaj yang juga suspek utama kes itu masih gagal dikesan sehingga kini 3 suspek yang menyerah diri sebelum ini berusia antara 26 hingga 36 tahun. Kesemua mereka akan direman untuk membantu siasatan. Salah seorang suspek mempunyai beberapa rekod dadah dan jenayah serta dikendaki oleh polis ceras berkaitan kes dadah. Dalam kejadian jam 9 malam Sabtu lalu itu, pengerusi Parti Keadilan Rakyat Perak didakwa menyerang seorang jurulatih tinju bersama sekumpulan lelaki. Jemaah Menteri menolak tindakan memboikot barangan keluaran pengusaha bukan Islam dan menyifatkan kempen itu sebagai tidak wajar. Tindakan itu juga disifatkan sebagai pemikiran dan pendirian sempit berasaskan sentimen perkauman yang cuba dimainkan oleh pihak tertentu
kerana ia boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan negara. Sebaliknya, rakyat diseru untuk menyokong kempen beli barangan buatan Malaysia kerana ia akan memberi kebaikan kepada negara. Kenyataan ini dikeluarkan selepas mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail semalam. Kempen beli produk Muslim dulu dikesan sejak akhir tahun lepas bertujuan menggalakkan pembelian produk keluaran Muslim. Ia mula mendapat perhatian dengan pertambahan penyertaan di laman kumpulan kempen di media sosial. Bagaimanapun terdapat penyokong kempen itu yang bertindak lebih ekstrim dengan mengajak orang ramai memboikot produk bukan Muslim. Bekas pengarah urusan Faircraft Training and Consultancy Sdn Bhd dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 33 pertuduhan menggunakan kedudukan dengan memberikan pelbagai kontrak pembekalan kepada anak dan menantunya membabitkan hampir 1.64 juta ringgit. Tertuduh Rohaizat Ahmad, 54 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Bagi pertuduhan pertama hingga 16, Rohaizat didakwa menggunakan jawatan dan kedudukan untuk mendapatkan suapan dengan melantik syarikat Al-Maisan Enterprise milik menantunya sebagai pembekal peralatan dan pakaian selain sebagai rakan strategik program latihan kemahiran. Manakala bagi pertuduhan ke-17 hingga ke-33, dia didakwa melakukan kesalahan sama dengan melantik anaknya sebagai pengerusi syarikat Hexatech Pride, syarikat pembekal barangan dan sebagai perunding program keusahawanan. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di Faircraft Training and Consultancy Sdn Bhd, Rampai Business Park antara 23 April 2014 dan 27 Jun 2018. Tertuduh dibenar diikat jamin RM80,000 dengan seorang penjamin. Pasport tertuduh juga perlu diserahkan kepada mahkamah hingga kes selesai. Dia turut perlu melapor diri di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya sebulan sekali. Lebih 150 pemuzik tempatan dan antarabangsa termasuk dari Colombia, Sepanyol, Australia dan Indonesia terlibat dalam persembahan pada konsert Publica Jazz 2019 di Ibu Negara baru-baru ini. Ia merupakan platform memperkenalkan irama jazz dengan lebih terbuka kepada masyarakat di negara ini. Publica Jazz 2019 telah diadakan bertujuan untuk meraihkan pemuzik dan peminat genre itu sekaligus menyambut ulang tahun ke-8 sebuah pusat beli belah di Ibu Negara. Menurut penganjur Jurazuan Wan, jazz kian mendapat tempat di hati kebanyakan rakyat Malaysia terutama yang tinggal di bandar. Konsert ini dihadiri kira-kira 6,000 penonton. Saya rasa perkembangan dia agak positif sebab macam 2-3 tahun lepas dah banyak kali ramai juga ibu bapa yang membawa anak-anak kecil orang sekarang dan selepas tu datang berjumpa dengan pemuzik-pemuzik ni dan bertanya kepada mereka yang bagaimana diorang nak dapat macam kursus muzik untuk anak diorang, program yang bagaimana untuk menjadi pemuzik yang macam mereka sekarang ni. Selain jazz, konsert ini juga menyediakan platform untuk pemuzik mempersembahkan genre muzik lain. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. India mengenakan cukai tambahan 5% terhadap import minyak sayuran dari Malaysia selama 180 hari. Dalam kenyataan yang dikeluarkan kerajaan negara itu, cukai berkenaan dikeluarkan bagi membantu pengeluaran biji minyak negara itu yang tidak meningkat. Menurut kenyataan terbabit, import minyak sayuran dari Malaysia melonjak 314% kepada hampir 2.6 juta tan dalam separuh pertama 2019. India, pengimport minyak sayuran terbesar dunia, membeli hampir $10 bilion Amerika minyak sayuran terdiri daripada minyak sawit dan minyak soya. Penggunaannya bertambah sejak 20 tahun lalu, ekoran pertambahan populasi dan pendapatan di negara itu. Lima warga Cina terbunuh dan 6 lagi cedera apabila sebuah bas pelancong tergelincir dan terbalik ketika cuaca buruk di Pulau Utara New Zealand. 27 orang berada di dalam kenderaan itu apabila nahas berlaku kira-kira 20 km di luar Rotorua. Menurut Inspektor Brand Crow, 2 daripada mangsa cedera parah.
pihak berkuasa masih berusaha mengenal pasti mangsa dan menghubungi keluarga mereka di China. Pemandu bas cedera ringan dan punca kemalangan sedang disiasat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Segala persiapan dan perancangan Harimau Malaya sejak awal tahun ini akhirnya sampai ke medan perjuangan yang ditunggu-tunggu. Tirai kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 disingkap malam ini apabila skuad bimbingan Tan Cheng Ho menentang Indonesia bagi saingan kumpulan G yang disifatkan sebagai pertemuan sensasi. Gelanggang pertembungan kali ini, Stadium Utama Gelora Bung Karno, Jakarta bakal mementaskan pertarungan dua negara berjiran, Indonesia dan Malaysia. Rekod baik tuan rumah di gelanggang sendiri nyata tidak sedikit pun menjejaskan moral pemain negara yang dilihat ceria semasa sesi rasmi latihan terakhir semalam. Apapun jua situasi ataupun cabaran mendatang, ianya perlu ditangani sebaiknya. Barisan Harimau Malaya mengelak tekanan yang memakan diri. Jurulatih Tan Cheng Ho tidak pernah tidak yakin maupun meragui keupayaan anak buahnya. Barisan terbaik pasti sudah dipersiapkan menerusi gandingan-gandingan tertentu pemain yang dibawa. Cuma sedikit teka-teki siapa menjadi pemain terakhir bakal digugur memandangkan skuad negara mempunyai lebihan seorang pemain untuk mendaftarkan senarai lengkap seramai 23 orang yang dibenarkan. Diharap tugasan yang dibawa menuai hasil yang diinginkan, membolehkan Harimau Malaya terus berada di landasan betul menuju pertemuan kedua kumpulan 5 hari berikutnya di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, pasukan Indonesia juga tidak mensia-siakan sesi latihan terakhir pasukan menguji venue perlawanan. Stadium Utama Gelora Bung Karno bukanlah sesuatu yang asing buat timnas Garuda yang dilatih Simon McManamy dari Scotland. Kelebihan beraksi diiringi sokongan peminat sendiri, serasi dengan permukaan padang serta rekod pertemuan lalu yang memihak tuan rumah antara bekalan awal yang dimiliki mereka. Tetapi ianya bukan jaminan utama meraih kejayaan, memandangkan Malaysia sedia menyerap segala cabaran untuk menyayangi lawan. Boleh dikatakan agak sukar untuk membaca kemampuan Indonesia kali ini, tetapi barisan serangan mereka agak berbisa. Selain beberapa pemain seperti Sadil Ramdhani, Evan Dimas dan Andik Vermansyah juga bukanlah asing buat pemain negara kerana mempunyai pengalaman beraksi di Liga Malaysia. Kejuaraan floorball peringkat kebangsaan atau lebih dikenali sebagai Piala Merdeka 2019 berlangsung penuh rancak di Space Rubik Puchong. Tumpuan sudah pastinya terarah kepada juara bertahan Pulau Pinang yang memburu kejuaraan buat kali ke-8. Pulau Pinang yang ditunjangi ramai pemain kebangsaan pastinya hadir ke Space Rubik Puchong kali ini dengan harapan besar. Pasukan lelaki dari utara tanah air itu sudah memenangi gelaran juara sebanyak 7 kali, sementara pasukan wanita pula merangkul kejuaraan sekali selepas muncul juara tahun lalu. Walaupun Pulau Pinang turun sebagai kuasa besar, pasukan-pasukan lain antaranya Kuala Lumpur dan Selangor tidak boleh dipandang mudah. Memandangkan dua pasukan berkenaan pastinya lebih arif dengan venue pertandingan kali ini. Apapun, aksi separuh akhir akan menjadi medan terbaik buat Persatuan Floorball Malaysia MFA mengenal pasti bakat baru yang layak diserap ke dalam skuad kebangsaan menjelang Tamasya Sukan SEA Filipina hujung tahun ini. Hanya 20 pemain lelaki dan 20 pemain wanita akan dibawa ke Filipina dan MFA menyasarkan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Sebagai rekod, skuad negara pernah beraksi di Sukan SEA Myanmar pada 2013 dan Sukan SEA Singapura pada 2015. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan terkini. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.